Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salat wa atimut taslim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khrijna minadh dhulumatil wahm wa akrimna bin nuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالعلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ya Alhamdulillah, anak-anak yang dimuliakan, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang insya-Allah pengajian kita tentang ilmu tajwid. Begitu masyhur, mana-mana pun orang cakap ilmu tajwid. Betul. Tapi apakah makna tajwid? Dari kita belajar ilmu tajwid, tapi kita sendiri tak tahu apakah itu makna tajwid. Tapi alangkah baiknya kalau kita mengetahui apakah itu makna tajwid, dari segi lughatan wa istilahan, dari segi erti bahasanya dan erti syaraknya, maka lebihlah rasa dzuk, lebihlah kita tadi suka, lebihlah kita rasa dapat menjiwai dalam mempelajari ilmu tajwid. Jadi daripada manakah perkataan tajwid diambil? Jadi ilmu tajwid, dipanggil tajwid. Tajwid ini adalah masdar. Dia adalah isim ataupun orang putih kat nouns ataupun kata nama dalam bahasa Melayu. Jadi macam mana kita nak tahu dia ni isim dalam bahasa Arab? Tajwid, tajwidan, tajwidun, tajwidin, ada tanwin. Ataupun al-tajwid, ilmu tajwid. Ada alif lam at-ta'rif dan sebagainya. Jadi tajwid diambil daripada fi'il madhi, daripada perkataan jawada. Daripada perkataan jawada, seperti dekat sini Ustaz nak tunjukkan, daripada perkataan jawada, nampak? Jawada, nampak tu jawada, yujawidu tajwidan, jawada yujawidu tajwidan. Itu daripada perkataan jawada, itu fi'il madhi. Jawada yujawidu fi'il mudhari', ataupun present tense, dan tajawudan maknanya masdar, tajawudan, tajwidan. Jadi jawada yujawidu tajwidan. Ataupun begitu juga setengah ulama kata daripada perkataan jada, jada yujawidu tajwidan. Itu di antara dua yang datang asal daripada kalimat tajwid, jawada yujawidu tajwidan. Faham? Jadi apa makna tajwid dalam bahasa Melayu? Tajwid ialah maknanya daripada perkataan jada yujawid, jayyid. Bila satu orang tanya, kaif haluka, kaif haluki, apa khabar kamu? Kita jawab apa? Ana jayyid. Jayyid maknanya baik. Jadi izan makna tajwid itu adalah baik, memperbaiki, memperbaiki, itu makna tajwid, baik. Jadi maksud sini kita mempelajari ilmu tajwid, maknanya daripada perkataan baik, itu memperbaiki bacaan. Jadi itu dari segi bahasa maknanya tajwid. Dan ada pun dari segi syarak, dari segi ilmu tajwid sendiri, makna ilmu tajwid itu adalah satu ilmu yang menghubungkan, huwa ilmun nasilu bihi ila nutqi, satu ilmu yang menghubungkan untuk mendapatkan, untuk menghasilkan satu lafaz ataupun satu sebutan daripada huruf-huruf al-hijaiyah al-arabiyah, ataupun huruf di dalam huruf al-Quraniyah, huruf Quran, Al-Quranul Karim. Jadi huruf Al-Quranul Karim adalah huruf di dalam bahasa Arab. Huruf hijaiyah daripada alif, ba, ta, sa sampai ya. Jadi huruf ini itu satu ilmu yang untuk menghasilkan atau untuk menghubungkan kepada sebutan, untuk mendapat sebutan nutuk, nutuk dengan huruf dalam bahasa Arab, lughatul Arabiyah, lughatul Quran Karim, satu nutuk ataupun sebutan yang sahih, sebutan yang betul dan sahihan wa saliman, dan sejahtera daripada segala kesilapan. Supaya huruf tadi huruf yang betul, huruf bacaan sebutan yang tidak salah, dan segi nutqan tadi sahihan wa saliman, dan segi makhrajnya. Sebab tu ketika ustaz mengajar ilmu tajwid, permulaan ustaz akan ajar alif bata untuk betulkan makhraj.
Apa itu makhraj? Itu sebutan huruf. Dekat mana, ruang mana, rongga mana, anggota mana untuk keluarkan huruf-huruf di dalam huruf-huruf hijaiyah Al-Quraniyah, Al-Arabiyah. Dari segi makhrajnya, makhrajan wa sifatan. Makhrajnya dan sifatnya. Jadi, tarif ilmu tajwid, definasi daripada ilmu tajwid itu ialah satu ilmu yang untuk menghubungkan dan menghasilkan sebutan di dalam huruf tersebut, di dalam huruf Al-Quraniyah, di dalam bahasa Arab, satu nutkan sebutan yang sahih, yang tepat, wasaliman, dan selamat daripada kesalahan. Itu tidak melakukan terpelihara daripada kesalahan dan kesilapan dan sebutan huruf. Makhrajnya dari segi makhrajnya dan sifatnya. Contoh dia, apabila ada setengah orang lain dia mengaji, tiba-tiba dia baca waladha, dia jadi waladha. Waladhalin, dia baca waladhalin. Kenapa baca sebut huruf dha jadi dha? Itu makhraj dia telah salah. Ha, kha jadi ha. Wa nufikha fi sur, dia baca wa nufikha fi sur. Berapa banyak ini? Hafizah, bacaan salah. Jadi itulah faedah mempelajari Al-Quran bersanad. Ini kita mengaji Al-Quran bersanad. Itu ada sanad sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam qiraah Hafs an Asim. Satu qiraah yang masyhur yang dibaca ulama-ulama qari di Makkah dan Madinah. Dan kita juga di Malaysia, kita juga belajar, kita juga membaca, kita tengok mana-mana imam dan qari juga membaca qiraah Hafs an Asim seperti Makkah dan Madinah. Sekarang kita dah tahu dah banyak sikit daripada mana asal perkataan tajwid diambil, dan kita telah tahu apa itu definisi ilmu tajwid. Sekarang kita nak tahu pula apa hukum mempelajari ilmu tajwid ni. Baca Al-Quran dengan betul, apa hukumnya? Hukumnya adalah wajib. Al-wujubu ala man arada qira'at al-Quran al-Karim. Hukumnya adalah wajib bagi sesiapa yang nak membaca Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran tidak bertajwid, baca Al-Quran dengan bacaan yang salah, kita tidak mau belajar baca Al-Quran dengan betul, maka hukumnya apa? Haram. Kita mampu untuk belajar Al-Quran, tapi kita tak mau belajar Al-Quran, ataupun kita belajar dengan guru yang salah, dengan guru yang jahil. Dhala wa adhal, dia sesat dan menyesatkan. Jahil ni orang sesat. Kenapa dia sesat? Kerana dia jahil. Kenapa dia jahil? Kerana dia tidak mengaji. Dhala wa adhal, sesat dan dia menyesatkan. Lagi teruk orang jahil ni, dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Dia tak tahu dia tu jahil. Kalau dia tak mengaji tu ke jahil lah. Jadi hukum mempelajari ilmu tajwid adalah wajib. Supaya apa? Kenapa Al-Quran ini adalah munzil, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Jibril, melalui Jibril untuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril bawa Al-Quran ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talaqi. Nabi bercakap dengan Jibril alaihi salam, belajar. Nabi baca salah, Jibril betulkan. Jibril baca salah, Nabi betulkan. Jadi dipanggil talaqi. Kan ada hadis, fa'asdala rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a yadayhi kafayhi ala fakhidayhi. Begitu rapat macam mana Jibril duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril mengajar Nabi Al-Quran dan sebagainya. Dan Nabi baca salah, Jibril tegur, beritahu salah. Bagaimana isyarat Jibril tegur? Jibril cakap, salah Muhammad kau baca tak? Jibril tegur. Ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril akan baca, Nabi dengar dan Nabi akan ikut. Nabi baca, Jibril tegur. Jadi Jibril adalah guru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dah dengar wahyu tadi,
wahyu daripada Jibril AS dan Nabi pula bawa Al-Quran ni tadi, bacaan dalam sembahyang dan sebagainya. Sebab tu kita hafal Al-Quran, apa yang Quran kita hafal, kita bawa dalam sembahyang supaya mudah untuk kita bawa, kita ikutkan. Betul? Kemudian Nabi baca Al-Quran tadi dengar oleh sekumpulan sahabat, 3 ataupun lebih. Jadi semua Al-Quran tadi sampai kepada Nabi SAW dan sampai kepada sahabat-sahabat, sampai kepada tabi'in, sampai kepada tabi'in, semua dalam keadaan apa? Mutawatirah. Tidak ada satu ayat dalam Al-Quran yang sampai kepada Nabi SAW hanya didengar oleh satu orang sahabat. Tidak ada. Ada satu ayat, tak silap Ustaz, dalam surah Taubah ke apa, ada satu ayat 2 orang sahabat dia dengar. Tapi ijma' kepada semua sahabat mempersetujui. Adapun ayat lain semua lebih daripada 3 orang didengari oleh sahabat. Sebab tu ayat dalam Al-Quran, satu perkataan, satu ayat, satu huruf dalam Al-Quran, kalau kita ingkar, apa hukum dia? Kafir, bukan setakat dosa, kafir. Jadi, ayat dalam Al-Quran kita tidak boleh ingkar, kafir. Kenapa Al-Quran mursil bitawaturi? Al-Quran sampai tadi kepada Nabi SAW dan sahabat dalam keadaan tawatur, didengari oleh sekumpulan sahabat. Kuat riwayat ini. Berbeza dengan hadis. Ada hadis sahih tapi didengar oleh seorang sahabat je. Hadis, ribuan hadis, ratusan ribu hadis. Berapa banyak hadis-hadis maudhu', berapa banyak hadis-hadis dhaif. Dan kita Majmu' Zawaid je ada berapa ribu, ratus ribu hadis. Jadi berbeza dengan Al-Quranul Karim. Jadi Ustaz cerita sikit dalam Al-Quran ada 114 surah. Surah yang pertama surah apa? Al-Fatihah. Yang akhir surah An-Nas. Ada berapa? 114 surah. Nanti kita belajar dalam ilmu tafsir. Jadi Ustaz nak baca sikit syair. Syair beritahu, wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimi, iaitu mempelajari ilmu tajwid. Ini Ustaz terjemah syair. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim. Mempelajari ilmu tajwid adalah satu benda yang hatm, yang wajib, yang kena belajar. Semua kena belajar. Hatmun lazimi, wajib belajar. Man lam yujawid, maka sesiapa yang tidak belajar ilmu tajwid, sesiapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, asimu. Man lam yujawidil Qur'ana asimu, maka sesiapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, asimu, berdosa. Li'annahu bihil ilahu unzila. Kenapa berdosa? Kerana Al-Quran didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-munzil melalui Jibril alaihi salam. Unzila, diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa berdosa? Kerana Al-Quran adalah wahyu daripada Allah. Isbat tawatur, mutawatir. Wa hakadha bihi ilaina wasala. Dan beginilah Al-Quran sampai kepada kami, sampai kepada kita zaman sekarang ni pun Al-Quran sampai dalam keadaan mutawatir. Ustaz ulang sekali lagi syair. Siapa nak hafal dia boleh hafal. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim, man lam yujawwidil Qur'ana asimu, li'annahu bihil ilahu unzila, wa hakadha minhu ilayna wasala. Sekarang apakah maudhu'? Maudhu' ataupun maksud kita mempelajari Al-Quran. Apakah tajuk yang kita nak pelajari dalam ilmu tajwid ni? Apakah tajuk dia?
Tajuk kita nak